Dunia kini sedang dilanda wabak COVID-19. Virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China kini telah menular ke serata dunia. Pelbagai usaha yang telah diambil untuk mencegah penyebaran wabak ini. Umumnya, jangkitan COVID-19 tersebar melalui titisan air akibat batuk atau bersin. Oleh itu, penjarakan sosial amatlah penting bagi menghentikan penyebaran virus ini. Sehubungan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac. Kini, sudah lebih 2 bulan telah berlalu sejak tarikh Perdana Menteri mengumumkan PKP. Adakah perintah tersebut memberi apa-apa kesan terhadap kes jangkitan COVID-19? Ya, kesan daripada perintah tersebut, kes COVID-19 di negara kita semakin berkurang. Namun begitu, bukan itu sahaja kesan baik yang dapat kita lihat. Kesan daripada usaha kita untuk menangani penularan COVID-19 alam sekitar secara tidak langsung turut mendapat manfaat. Umum mengetahui bahawa antara punca pencemaran udara adalah daripada asap kereta, kilang dan pembakaran terbuka. Hampir setiap hari, ada saja gas daripada kenderaan dan asap kilang dilepaskan ke udara tanpa had. Namun, sewaktu PKP dilaksanakan, aktiviti harian manusia dikawal di mana sektor pekerjaan, ekonomi, perindustrian dan banyak lagi ditutup sementara. Seterusnya, kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan, pencemaran air juga semakin berkurang. Kualiti air sungai nampak bersih, secara tidak langsung turut memberi kesan positif terhadap hidupan akuatik. Bagaimana pula kesan COVID-19 kepada habitat haiwan? Oleh kerana sungai kita lebih bersih dan terjaga, secara tidak langsung kita dapat mengekalkan habitat haiwan dan ekosistem. Antara contoh yang boleh kita ambil adalah dari artikel yang menceritakan tentang ikan-ikan di Sungai Kim Kim dan rusa di Nara, Jepun. Pada hakikatnya, jika wabak COVID-19 tidak melanda negara kita, pencemaran alam sekitar akan terus berlaku. Hal ini demikian kerana rakyat Malaysia masih kurang sedar tentang kepentingan memelihara alam sekitar. Masyarakat kita masih mempunyai sikap mementingkan diri sendiri dan hanya memikirkan kesenangan diri. Sikap tamak sesetengah individu dalam mengeksploitasi sumber alam menyebabkan mereka tidak mengambil peduli akan kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Tanpa kita sedar, sebenarnya sikap manusia yang tidak beretika menjadi punca kesejahteraan alam sekitar terancam. Sikap manusia itu sendiri yang hanya peduli kepada kepentingan diri menyebabkan pelbagai komplikasi terhadap alam sekitar. Contohnya, sebagai usaha untuk menghindari wabak COVID-19, kita sentiasa membersihkan diri kita dengan kerap menggunakan hand sanitizer. Namun, kita tidak mahu membersihkan kawasan persekitaran. Jika kita boleh melakukan sesuatu untuk kebaikan diri sendiri, mengapa kita tidak berbuat demikian untuk alam sekitar? Kita perlu sedar dan akui bahawa mutu kehidupan manusia berkait rapat dengan alam sekitar. Tambahan lagi, kelestarian alam sekitar juga mempengaruhi sesebuah tamadun. Tanpa sumber semula jadi, sesebuah negara mungkin kehilangan sumber ekonomi. Kegagalan mengurus alam semula jadi boleh menjadi penyebab keruntuhan sesebuah negara. Jadi, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini? Jelas bahawa pendidikan adalah jalan yang terbaik. Dengan adanya pendidikan berkaitan alam sekitar, kita dapat mendidik generasi hadapan untuk menyayangi dan melindungi alam sekitar. Di samping itu, kita juga dapat membentuk generasi yang beretika dan berfikiran matang dalam melakukan apa-apa keputusan.